Okey. So kita lihat iaitu fungsi pertempatan luar bandar ataupun fungsi pertempatan di kampung senang cerita lah. So kalau kita lihat fungsi pertempatan luar bandar ni, so dia berbeza. Fungsi luar bandar memang berbeza dengan pertempatan bandar. Iaitu dari sudut ekonomi contohnya. Okey, terdapat pertempatan luar bandar yang dijadikan kegiatan ekonomi seperti pertanian, penternakan, perlombongan dan juga industri desa yang menawarkan peluang pekerjaan. So pertanian di kawasan luar bandar ini mungkin penanaman padi, getah, kelapa sawit dan juga sayur-sayuran. Kalau menternak, maknanya bela penternakan lembu, kambing serta penternakan ikan-ikan air tawar. Cuba bagi tahu cikgu, contoh ikan air tawar. Siapa tahu? Apakah contoh jenis ikan air tawar? Tilapia. Tilapia. Lagi? So ikan bera. Bera tasik. Tak. Tasik bera. Ikan apa yang dikatakan ikan air tawar? Dia ada dua jenis. Ikan air tawar dengan ikan air masin. Ikan air masin maknanya ikan laut. Kalau ikan air tawar maknanya ikan sungai. Okey. Jadi kat sungai ada ikan apa? Yang macam apa nama tu? Okey. Anchovies. Bukan. Dia ada ikan, kita kata ikan tilapia, betul. Kemudian ikan keli. Allah. Keli. Keli saya suka makan dia. Itu ikan air tawar. Dan juga ikan haruan. Haruan pun ikan air tawar. Kemudian ikan patin. Ikan patin pun ikan air tawar. Jadi itu adalah jenis-jenis ikan air tawar. Okey. So ikan air tawar ialah ikan yang ada di kawasan sungai-sungai atau tasik. Jadi itu penternakan. Begitu juga ada perlombongan, okey, dan juga industri desa, iaitu industri yang membolehkan penduduk menghasilkan produk seperti kraft tangan dan juga makanan. Macam cikgu cakap hari tu, industri desa ni macam industri macam ada ada kilang-kilang yang buat keropok, ada kilang yang buat belacan, ada yang kilang buat jeruk. Okey, itu dipanggil industri desa. Okey. Jadi penempatan luar bandar memang banyak industri desa dan penternakan. Contohnya yang ini nampak, kita tengok. Ini penternakan apa ni? Dan kambing. Ini kambing. Biri-biri pun ada. Ya, jadi siapa yang suka makan kambing? Suka makan kambing ya. Okey, jadi bagus. So itu dari sudut ekonomi. Dari sudut sosial, pertempatan luar bandar pun ada juga kemudahan-kemudahan sosial. Seperti ada rumah ibadat, kemudian ada klinik kesihatan, kemudian ada perkhidmatan pos, ada bekalan air dan juga bekalan elektrik. Cuma kalau klinik-klinik kesihatan tu memang klinik lah, dia tak ada hospital. Hospital memang ada kat bandar-bandar. Tapi kalau kat kampung dia tak ada hospital, dia ada klinik kesihatan. Itu di kawasan luar bandar. Kemudian juga ada juga kawasan pertempatan luar bandar ini untuk pengurusan kerajaan. Iaitu perkhidmatan pengurusan pentadbiran terdapat di luar bandar. So penduduk dapat menyelesaikan urusan mereka melalui pejabat-pejabat penghulu, pejabat ketua kampung, pejabat tok batin, tuai rumah ataupun penggawa. Ini semua sama, ketua kampung lah tu. Cuma tok batin ni untuk orang asli. Tuai rumah ni biasanya untuk orang-orang Iban di Sarawak. Dan juga penggawa, maknanya macam ketua kampung juga. Yang menjadi wakil kerajaan, jadi penduduk boleh cerita dengan ketua kampung apa masalah dia. Dan menjalankan peranan serta tanggungjawabnya terhadap masyarakat setempat. So di kawasan kampung ada balai raya, juga berperanan sebagai pusat kegiatan kemasyarakatan. Jadi inilah yang dikatakan sebagai pertempatan luar bandar. Fungsi ekonomi, fungsi sosial
dan juga fungsi kerajaan. Jadi dengan itu habis dah bab ni. Habis dah bab 9 ni. Jadi apa yang kita telah belajar bab 9 ini sebenarnya cikgu? Baik, bab 9 ini sebenarnya kita belajar yang pertama, jenis pertempatan, iaitu ada bandar, ada luar bandar. Yes. Okey, bandar maknanya apa? Mesti penduduk dia Melebihi 10.000 orang. 10,000 orang Tidak dan kurang. kalau yang luar bandar dia kurang daripada 10,000 orang. Kemudian kalau di bandar, kemudahan perkhidmatan dan sosial juga lebih moden. Tapi kalau luar bandar, minimum saja, maknanya yang asas saja. Kalau nak moden, pergi ke bandar. Dan di bandar ada banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Tetapi kalau luar bandar, peluang pekerjaan tu ada, tetapi sektor tertentu sahaja. Contohnya kamu tak bolehlah nak mencari pekerja sebagai pemandu lori di kawasan kampung. Tak bolehlah. Kan, ataupun kerja sebagai CEO di kawasan kampung. Tak bolehlah. Tak kena. Kalau kamu nak cari pekerjaan seperti petani, petani, penternak, tak bolehlah kamu cari dekat bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, Shah Alam. Oh, pergi Shah Alam. Oh, aku nak cari kerja. Kerja apa? Penternak kambing. Mana nak cari penternakan kambing di Shah Alam? Tak ada. Kena cari di kampung. Jadi kamu kena tahu peranan bandar-bandar dan juga luar bandar. Baru dah nampak bijak. Ada ke dekat bandar pergi cari pekerjaan sebagai pencucuk tanam sawah padi ataupun petanam cili? Mana maunya. Jadi kena faham tu. Kemudian kita lihat pola pertempatan. Kita telah lihat ini berpusat, yang ini berkelompok, kemudian yang ini berjajar, dan juga yang ini adalah berselerak. Dan apakah fungsi pertempatan? Baik, fungsi pertempatan sebenarnya adalah seperti bandar. Ada bandar perindustrian, pelabuhan, perlombongan, pelancongan, teknologi maklumat. Ada yang bandar pendidikan, bandar satelit, bandar diraja. Ada juga sebagai bandar pentadbiran, bandar pertahanan, bandar sempadan. Kalau luar bandar, lain. Luar bandar terdapat banyak dalam kegiatan pertanian, penternakan, perlombongan, dan industri desa. Dari sudut sosial, luar bandar ada kemudahan, tetapi kemudahan-kemudahan asas, dan juga ada luar bandar dijadikan sebagai pusat kerajaan. Kemudahan urusan pentadbiran seperti pejabat penghulu dan juga balai raya. Maka inilah dia bab 9, iaitu berkaitan dengan pertempatan. Jadi, ada tak soalan nak tanya? Cikgu. Ya. Adakah kuis pasal tentang soalan ni? Soalan ni memang ada. Okey. Memang ada. Tetapi kita tak buat hari ni kot sebab kita nak tengok latihan-latihan yang disediakan dalam buku teks ini untuk kita jawab dulu. Jadi, ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita terus pergi kepada latihan ni. Tak ada. Kamarina, Zarfan, Jingru, Hashita, ada soalan? Devin, Cadence, Ashraf ada? Haris, ada soalan? Cikgu, exam geografi saya hari Selasa. Okey. Baik, terima kasih banyak kepada Devin kerana bagi tahu. Okey, baik, bagus. Kalau begitu, kita akan cuba untuk buat latihan-latihan ini. Boleh Jom kita buat sama-sama. Okey. Hari ni tak ada. Hari tak ada. Okey, hari ni tak ada. Selalunya ada Baik. So, soalan macam ni. Berdasarkan jenis pertempatan dalam foto X dan foto Y, buat perbandingan dari segi jenis pertempatan, jumlah penduduk dan kegiatan ekonomi. Baik, kalau X ini pertempatan bandar ke luar bandar. Yang X ni. Yang X bandar. Ni, yang X ini adalah bandar. Manakala Y ini luar bandar. Okey.
Jadi kita kena apa? Perbandingan foto X dan foto Y. Maknanya bandingkan dari sudut ciri-ciri. Jenis pertempatan. Okey, kita kena bagi tahu jenis pertempatan sama ada bandar atau luar bandar. So kalau foto X, pertempatan apa? Pertempatan kita boleh tulis macam ni. Pertempatan bandar. Foto Y pula kita boleh tulis iaitu pertempatan Luar bandar. luar bandar. Macam tu. Luar bandar. Okey, baik. So, ini yang kita telah lihat berkaitan dengan jenis pertempatan. Kemudian jumlah penduduk. Kalau pertempatan bandar, Melebihi 10,000 orang. ya, melebihi 10,000 orang. Kurang Manakala, daripada 10,000 orang. ya, kalau untuk pertempatan luar bandar, kurang daripada 10,000 orang. Kurang daripada 10,000 orang. Begitu. Dan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dijalankan ialah di bandar seperti perniagaan, kemudian perdagangan. Perdagangan. Kemudian kita boleh buat lagi iaitu pelancongan. Pelancongan dan juga kita boleh buat perindustrian. Ya, itu di kawasan pertempatan bandar. Kalau luar bandar terhad, iaitu terdapatnya pertanian, kemudian penternakan, dan juga kita boleh ambil perlombongan. Jadi itu untuk pertempatan luar bandar. Okey, dah salin semua? Kalau ada tu dalam buku teks tu, kamu tulis pakai pensel, jangan tulis pakai pen. Tu buku pinjaman. Okey. Jadi tulis pakai pensel saja, jangan tulis pakai pen. Okey. Okey. Dah? Dah. Okey. Seorang je dah, yang lain-lain macam mana? Okey. Okey, dah Okey, baik, bagus. Alright. So seterusnya. Okey, kita akan teruskan dengan soalan yang B. Lakarkan pola pertempatan dalam rajah di bawah, kemudian tuliskan ciri-ciri bagi setiap pola tersebut. Baik, kalau kita lihat di sini, okey, bermakna lakarkan. Lakarkan ni maksudnya kamu kena lukis pola pertempatan. Jadi untuk berpusat, kita tahu mesti ada apa? Mesti ada simpang 4. So kita boleh buat macam ni ataupun simpang 3. Kita buat macam ni, kemudian kita buat macam ni dan macam ni, kemudian kita buat simpang 3 macam inilah. Jadi daripada situ barulah kita lukiskan dia punya kotak-kotak. Seperti kita lukis kat sini kotak, kemudian lukis kat sini petak-petak dia, kemudian kat sini, dan juga kat sini, okey, so ataupun kat sini. Ini kita kata sebagai pertempatan yang berpusat. Mesti ada simpang jalan raya, sama ada simpang 4 atau simpang 3. Kemudian kamu boleh lukiskan kotak-kotaknya. Cikgu tak boleh lukis kotak-kotak kat sini sebab dia tak ada ruang untuk kotak tu. So kamu boleh lukislah. Kalau berkelompok, kita boleh buat seperti ini. Kita boleh buat berkelompok seperti ini. Kita buat yang panjang ni. Baik. So kemudian kita akan buat jalan, kita akan buat lorong sikit kat sini. Begini. Dan juga kita akan buat begini serta dia begini dan begini. Kita buat macam tu. So kita akan buat kelompok-kelompok rumah macam mana? Kelompok rumah kat sini 1. 1, 2. Susah nak lukis ni. Yang sini pula ada 1.
Sini, kemudian sini. Lukis. Okey, lukis. Okey, yang rumahan, pertempatan tu petak-petak. Tapi sebab cikgu tak ada kotak-kotak, jadi susah nak lukis. Okey, cikgu saya nak bagi jawapan, tapi Zoom tak boleh lukis kat chat. Salman, Zoom chat tu bukan untuk dilukis pandai. Orang suruh buat kat buku teks. Kau nak lukis dekat situ buat apa? Aduh, ya kau ni. Baik. Pertempatan berjajar. Berjajar biasanya adalah pertempatan di Berderet. sepanjang jalan raya. So kamu boleh lukiskan pertempatan itu seperti ini. Petak, kemudian buat sebelah dia lagi. Okey. Apa nyomong kotor? Apa nyomong kotor? Okey. So boleh buat kotak-kotak kat sini. Kemudian boleh buat kotak rumah kat sini. Okey, begitu. Baik. Kemudian berselera. Berselera ni mungkin kamu boleh buat macam ni. Okey, jalan raya dekat luar tepi tu, jalan raya, tapi sini ada kampung-kampung. Maknanya ada rumah satu kat sini. Okey, satu dekat sini. Jauh-jauh. Dia mesti jauh-jauh. Dia tak boleh rapat-rapat. Kemudian satu dekat sini. Okey. So dia mesti jauh-jauh. Ini dipanggil berselera. Berselera. Okey. Baik. Dapat? Tak, cikgu. Okey. Okey, baik, dapat Okey, so kita teruskan. Ini pola pertempatan. Sekarang kita akan pergi kepada huraikan fungsi-fungsi pertempatan bagi jenis pertempatan di bawah. Okey, so huraikan fungsi, maknanya huraikan dia punya peranan. Fungsi pertempatan bagi jenis pertempatan di bawah. Contohnya pertempatan bandar dan pertempatan luar bandar. Baik, fungsi pertempatan. Kalau dari sudut ekonomi, kita tengok bandar dulu. Kalau dari sudut ekonomi, Untuk industrian. kita boleh tulis bandar. Okey, untuk apa? Tak boleh tulis bandar lah, kita tulis terus untuk fungsi ekonomi perindustrian. Kemudian juga kita boleh tulis seperti pelancongan. Okey, dan juga pelabuhan Dan perlombongan. Pun boleh. Dan juga perlombongan pun boleh. So perlombongan. Okey. Jadi ini adalah kita kata sebagai dari sudut ekonomi. Dari sudut sosial, bandar digunakan untuk apa? Seperti bandar, iaitu bandar diraja. Bandar satelit dan bandar perikan. Ya, kemudian juga bandar satelit. Ya, satelit dan juga bandar apa? Pendidikan. Pendidikan. Itu adalah fungsi sosial. Fungsi sosial bandar-bandar ini iaitu bandar diraja, bandar satelit dan juga bandar pendidikan. Kalau untuk kerajaan, dia lebih kepada bandar apa? Bandar pentadbiran. Bandar pentadbiran. Bandar pertahanan dan bandar sempadan. Dan juga kita ambil satu je lah, bandar sempadan. Tak payah panjang-panjang.
Bandar pentadbiran dan juga bandar untuk sempadan. Begitu. So itu fungsi pertempatan untuk pertempatan bandar. Manakala untuk fungsi pertempatan luar bandar dari sudut ekonomi adalah untuk kegiatan pertanian, kemudian penternakan dan juga perlombongan. Dan industri desa. Ya, serta perlombongan tak payahlah sebab dulu ada kan. So kita ambil industri desa. Industri desa. Cikgu, Ya. nak bayangkan, contohnya kalau exam keluarkan, lepas tu kita dah tulis perlombongan dekat pertempatan bandar. Lepas tu kalau kita tak tulis dekat pertempatan luar bandar, boleh ke atau tak boleh? Tak nak tulis? Boleh je. Yang penting kamu kena jawab ikut peruntukan markah. Berapa markah dia nak bagi? Jadi kalau banyak, bagi banyak lah. Kalau sikit, bagi sikit. Baik. Pertempatan luar bandar dari sudut sosial adalah untuk sebagai apa? Bandar. Rumah ibadat, klinik kesihatan, perkhidmatan pos, bekalan air dan elektrik. Okey, pertempatan luar bandar untuk apa? Okey. Rumah ibadat. Rumah ibadat? Yalah. Okey. Tak, fungsi dia daripada sudut sosial iaitu hanyalah untuk apa? Pertempatan. Okey, sebab pertempatan. Saya apa yang dah pokok tak bagi. Okey, dengan kemudahan minimum. Ini. Okey, pertempatan dengan kemudahan minimum. Maknanya kemudahan asas yang minimum. Ya. Okey, rumah ibadat, klinik kesihatan itu adalah okey, kemudahan awam yang minimum. Okey, manakala untuk fungsi kerajaan. Okey. Peluang pekerjaan yang terhad kepada sektor tertentu saja. No. Untuk Ataupun kerajaan. kemudahan urusan pentadbiran. Sebenarnya untuk perkhidmatan. Betul, Salman. Perkhidmatan. Okey, pengurusan pentadbiran. Okey, pengurusan pentadbiran. Jadi macam pejabat penghulu balai raya. Ya, pejabat penghulu balai raya itu semua adalah contoh-contoh. Contoh-contoh dia. Okey. So dah dapat semua? Dah. Okey, yang lain dah dapat Dah. Okey, yang lain dah dapat. Okey, ini dah masuk bab 10 dah ni. Bagilah kuisis pasal soalan ni. Kuisis pasal soalan ini. Kuisis sebenarnya tak membantu sangat. Cuma cikgu nak tengok berkaitan dengan soalan-soalan struktur dan isi yang ada dalam ni. Dalam ni ada soalan struktur dan isi tau. Iaitu, boleh kita pergi kita tengok soalan-soalan dia. Okey, contohnya kita tengok soalan-soalan seperti yang terdapat di muka surat tertentu. Jom kita tengok. Okey, kita jawab sama-sama. Baik. Contoh jenis pertempatan, okey, tak ada soalan. Okey, muka surat kedua, ada soalan tak? Okey, tak ada soalan. Okey, pola pertempatan, ada soalan tak? Okey, kat sini. Okey, tidak ada soalan. Okey, fungsi pertempatan bandar. Cikgu bukan ada ke tadi? Mana tu bukan? Okey. Dan juga kita lihat fungsi pertempatan luar bandar dan bandar. Inilah dia. Okey. Iaitu, dapatkah anda bayangkan keadaan negara kita? Okey, dapatkah anda bayangkan keadaan negara kita sekiranya terdapat pertempatan luar bandar sahaja? Apakah yang akan berlaku? Baik. Sebelum kita nak jawab soalan ini, kita kena make sure, okey, berapa markah dia nak bagi? Agak-agak berapa markah nak bagi ni? Ni soalan kebat ni. 10 markah. 6 ke 8 ke 4 satu. Okey. Aisyah kata 5. Lain-lain? 4 saya rasa. Okey, 4. Amin kata 4. Aisyah kata 5. Orang lain macam mana? Agak-agaknya berapakah markah yang patut diletakkan di sini? Okay. Contoh jawapan dia 6.
Okey. So kita ambil lah. Okey, markahnya adalah 6. Kan dah agak dah. Okey, kita ambil 6 markah. Boleh? Boleh. Okey, boleh. So kita dah tahu 6 markah, maka kita akan cuba untuk buat ayat jawapan. Okey, untuk 6 markah. Baik. Untuk 6 markah, macam mana nak buat cikgu untuk 6 markah? Okey, begini. Ada 3 huraian, 3 isi kan? Ya, betul. 3 huraian, 3 isi. So kita ambil soalan dulu. Okey, iaitu soalannya ialah, okey, dapatkah anda bayangkan, okey, bayangkan keadaan negara kita, okey, sekiranya terdapat, okey, pertempatan luar bandar. Okey, luar bandar. So kita tengok kat sini. So apa yang akan berlaku? Dia tanya, okey, soalannya iaitu apakah yang akan berlaku? So kita boleh bagi tahu antara pertamanya, kalau katakan okey, terdapat pertempatan luar bandar sahaja, okey, pertempatan luar bandar sahaja, so apa yang berlaku? Yang pertama sudah tentulah tiada kegiatan ekonomi, betul tak? Tiada kegiatan ekonomi. Seperti apa? Okey, seperti perdagangan. Okey, perdagangan dan perindustrian. Okey. So tiadalah kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan perindustrian. Itu fakta. Ini fakta. So kita kata ini F. Tiada kegiatan ekonomi seperti perdagangan dan perindustrian. Why? Kerana kita boleh mention kat sini huraian pula. Huraiannya kerana apa? Kerana okey, perdagangan dan perindustrian. Okey, perindustrian okey, giat berlaku. Okey, berlaku di kawasan bandar. Okey. Giat berlaku di kawasan bandar sahaja. Macam tu. Okey. Jadi itu yang pertama. Baik, yang kedua, okey, kita boleh mentionkan iaitu okey, fakta yang kedua, okey, apa yang akan berlaku iaitu kekurangan peluang pekerjaan. Kekurangan peluang pekerjaan. Kerana apa? Okey, huraikan dia. Okey, huraiannya kat sini. Okey, huraiannya adalah kerana apa? Kerana bandar menawarkan banyak peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Okey, manakala luar bandar. Maknanya kita kata pertempatan luar bandar. Okey. Luar bandar kurang kurang peluang pekerjaan. Macam tu. So kita dah bagi fakta, huraian. Baru 4. Kita nak kejar 6 markah. Maka kita akan buat satu lagi fakta. Ya. Apakah itu? Apa? Okey, kita bawah. Okey, yang ketiga. Apa beza pertempatan bandar dengan luar bandar? Kita baru je tengok tadi. Okey, iaitu kamu tengok pada jenis pertempatan. Iaitu luar bandar dan peluang dan juga bandar. Bandar dia memiliki penduduk lebih daripada 10,000 orang. Kalau luar bandar kurang daripada 10,000. Okey. Dan juga kemudahan asas yang moden. Kita lihat di sini. Manakala kalau luar bandar kemudahan asas yang minimum. Baik, fakta seterusnya. Okey, jika sekiranya terdapat pertempatan luar bandar saja, apa yang berlaku? Yang pertama, okey, yang ketiga iaitu okey, rakyat tidak menikmati kemajuan dan
kehidupan moden. Kenapa cikgu letak huruf F dan H? F tu fakta, H tu huraian. Supaya kamu tahu, oh fakta huraian. Ini bukan ayat jawapan ya. Ini cikgu beri isi dulu. Nak bina ayat jawapan kemudian. Okey? Nak bina ayat jawapan kemudian. So, faktanya rakyat tidak menikmati kemajuan dan kehidupan moden. Kerana apa? Huraian, okey, iaitu kita kata pertempatan luar bandar. Luar bandar, okey, tidak menawarkan kehidupan moden. Okey. Tidak menawarkan kehidupan moden, malah mengamalkan kehidupan tradisional. Jadi sekarang barulah kita dapat ada fakta, huraian, bermakna sini dapat apa? 6. Baik, barulah kita layak dapat 6. So sekarang ni apa tugas kamu ialah, okey, cikgu nak kamu semua buat ayat jawapan daripada fakta dan huraian yang cikgu berikan ini, okey, dan buat di Zoom chat sekarang. Bina ayat jawapan di Zoom chat sekarang. Okey, di Zoom chat tak nak tempat lain, di Zoom chat je. Okay, sementara tu cikgu nak pergi ke toilet sekejap. Lepas tu nanti dah siap, letak dekat Zoom chat. Jingru, what are you doing? Okay. Macam mana nak buat ayat jawapan tu, Jingru? That is not the way you answer the questions. Okay. So macam mana nak mula ayat jawapan ni, cikgu? Dia macam ni. Nak mula ayat, dia mesti guna perkataan macam ni. Sekiranya terdapat pertempatan luar bandar sahaja, maka sambung.
fakta yang pertama. Macam tu. Okay, Jingru. So, and use all my points. Okay, all the fact that I give to you just now. Okay. So, gunakan yang itu semua. Untuk to get how much? This is for 6 marks. 6 markah. Okay. So, macam tu. Boleh? Okey, dah siap. Siapa yang buat ni? Okay. Baik, Salman. Okey, bagus. Okey. Bagus. Ya, bagus. Okey, so 6 markah untuk Salman. Bagus, Salman. Okey. So, pelajar pertama yang telah hantar. Okey, yang lain-lain? Kita ada lebih kurang 13 orang ni. Cikgu nak 13 orang hantar baru seorang je. Cikgu. Saya dah hantar. Hantar. Okey, kita tengok. Siapa? Okey, Amin. Dah, salah. Cikgu, ni first time saya dapat full mark dalam esei, cikgu. Bagus. First time Sebab apa? Sebab sebelum ni tak ada orang ajar macam mana nak buat esei. Betul, cikgu. Tak apa, dengan kelas cikgu memang cikgu akan ajar cara-cara jawab soalan esei, sejarah dan geografi. So don't worry Okey, so kita lihat. Okey, Amin berlaku di kawasan bandar saja, bagus. Seterusnya kekurangan peluang pekerjaan. Okey. Kesannya bandar akan menawarkan banyak peluang pekerjaan. Sekali jika itu maka rakyat akan. Okey, baik. Okey, untuk Amin, kamu punya penggunaan perkataan ni kurang cantik lah. Contoh macam ni. Okey, kamu punya jawapan macam ni kalau cikgu bagikan kat sini, okey, jawapan kamu adalah seperti ini. Baik, ini jawapan kamu. Okey, iaitu ini jawapan kamu ya. Sekiranya terdapat Jawapan saya ke, cikgu? Bukan. Ini sebenarnya Amin punya. Okay. Sekiranya terdapat pertempatan luar bandar saja, maka tiada kaitan ekonomi seperti perdagangan perlintasan. Hal ini dikatakan kerana perdagangan perlintasan giat berlaku di kawasan, bukan dia, di kawasan. Banyak typo. Di kawasan bandar saja. Seterusnya kekurangan peluang pekerjaan. Yang ini tak betul. Ayat ini sepatutnya dia begini. Seterusnya, seterusnya iaitu kata apa? Seterusnya akan berlaku. Kekurangan peluang pekerjaan. Dan kemudian kamu guna perkataan kesannya. Bukan kesannya. Bandar akan menawarkan banyak peluang pekerjaan manakala pertempatan luar bandar kurang untuk peluang pekerjaan. Tak, bukan kesannya, tapi hal ini kerana bandar
menawarkan banyak peluang pekerjaan. Why? Because. Macam tu. Hal ini kerana bandar menawarkan banyak peluang pekerjaan, manakala pertempatan luar bandar kurang peluang pekerjaan. Kurang peluang pekerjaan. Macam tu. Akhir sekali, jika dikatakan sebegitu, maka rakyat tidak akan menikmati kemajuan dan kehidupan moden. Kerana pertempatan luar bandar tidak menawarkan kehidupan moden, malah mengamalkan kehidupan tradisional. Yang itu baru betul. Tapi di sini seolah-olah sebenarnya ada dua penanda wacana yang kamu gunakan serentak, Amin. Akhir sekali dengan jika dikatakan sebegitu. Okay. Sebenarnya kamu kena pilih salah satu. Okay. Jadi kita jadi mungkin kita boleh pakai jika dikatakan sebegitu. Jika dikatakan sebegitu. So, dia satu je, jangan dua-dua. Okey. Tapi secara keseluruhannya bagus. Okey. Kesilapan sedikit-sedikit tu biasalah. Okey. Baik. So, kita lihat. Okey, Amin dah hantar. Okey, cadence pula. Okey, cadence pula. Okey, kalau kita lihat cadence punya iaitu skrin terdapat hewan saja maka dia. Okey, bagus. Bagus. Selain itu hujan terjadi. Ini disebabkan banyak bagus. Okey. Bagus. 6 markah untuk cadence. Bagus cadence. Devin. Ingat dan pedestrian berlaku di kawasan bandar saja. Banyak peluang pekerjaan, manakala bagus. Okey, dan pemuda menjabat. Bagus. Okey, iaitu Devin dapat 6 markah. Bagus Devin. Harshita. Okey. Okey, bagus. Bagus. Okey. Bagus Harshita. Okey, 6 markah. Okey, Jingru. Okey, betul. Betul. Bagus. Okey, Jingru 6 markah. Amin 6 markah. Okey. Syahim. Okey, bagus. Bagus, Syahim. Bermakna dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang dah hantar. So kita ada lebih kurang 6 lagi yang kena hantar. Mana lagi 6? Mana lagi 6 orang yang kena hantar ni? masa semakin pantas. Ada lagi nak hantar tak? Okey, kita dah nak habis masa dah ni. 3 minit. Tinggal 3 minit. 2 minit dah. Kamarina, Zarfan, Haris, Alia. Okey. Okey. So kita telah pun sampai ke penghujung kelas dan pada kelas seterusnya kita akan masuk kepada bab yang baru, iaitu bab yang ke-9, dan sebelum itu kita akan cuba untuk buat latihan mungkin dalam bentuk quizzes ataupun mungkin dalam bentuk word wall ataupun sebagainya pada next Saya dah class. lama tak main game. Okey, dah lama tak main kan? Jadi insyaAllah
pada next class kita akan gunakan pelbagai media untuk kita buat latihan pada minggu hadapan. So jangan lupa kelas kita pada minggu hadapan seterusnya. Okay, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Take care guys. Assalamualaikum dan bye-bye semua. Salam cikgu, terima kasih Baik, cikgu. cikgu. Terima kasih. Bye. Sama-sama. Your mustache. Okay. Okay, bye-bye teacher. Okay, bye Kamarina. I'm not really good at that. That's why I did. Okay. Bye. Bye. Oh yeah, Bye. I'm eating right now. Okay, bye.